A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi, tuan imam, barisan imam, barisan Jatuh Kuasa Surau Fatur Rahman, seterusnya pemimpin masyarakat di semua peringkat yang kesempatan hadir pada malam ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Sebab selama ni kita dah berapa tahun kan? Dah berapa tahun kita tak sangka lah kan dapat berhimpun macam ni lagi kan. Kajap-kajap kan, PKP jap, lockdown kan. Lepas tu PKPB pula, PKPD kan, macam-macam lah kan. Lepas tu PPN pula kan, pemulihan fasa 1, fasa 2, fasa 4. Dah sampai fasa 4 tu pula macam nak jadi PKP lah balik kan. Macam lembu keluar kandang lah kan, macam tak pernah dapat, macam tak dapat tanah kan. Seronok tu kan. Tapi yang paling penting kita dapat kembali ke rumah Allah ni, tu yang paling penting kan. Sebenarnya orang tanya, ustaz, apa pandangan ustaz sembahyang jarak-jarak ni kenapa tak rapat kan? Yang bertanya tu semua tak ke surau kan. Yang bertanya, yang heboh nak tu kenapa tak sembahyang rapat-rapat ni, ramai yang tak ke surau, tak masjid kan, rindu nak pergi rumah Allah kan. Tapi itulah, malam ini topik yang sangat baik, sangat sesuai kan, iaitu mencari kebahagiaan abadi. Semua orang dah tahu dah kan kebahagiaan abadi ni kan orang kata kebahagiaan yang bukan sementara sifat dia, kebahagiaan yang sifatnya yang kita nak kecapi tu, kebahagiaan yang abadi tu makna semua orang dah jawab dalam hati dia, dunia dan akhirat semua dah tahu. Okay, kalau tanya jawab selesailah ceramah malam ni, tentulah semua dah tahu kan. Cuma tinggal lagi kita sering bertanya pada diri kita apa yang ingin kita capai dalam hidup ni. Walaupun pelbagai kejayaan yang telah dikecapi, masih timbul persoalan, apakah kejayaan yang paling tinggi dan paling kemuncak yang perlu kita capai. Soalan dia, kok dah banyak duit, tak cukup tak? Ya cukup banyak lagi kan. Tu sebab Nabi khabar apa? Nabi bagi tahu apa? Dia kata anak-anak Adam ni kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup selagi mana tanah itu tidak memenuhi muka dan mulut itu. Maknanya dah masuk dalam kubur lah. Selagi itulah kan. Duit berapa banyak, rumah tak ya cukup besar lagi, tambah dapur, tambah itu, tambah ini. Tu sebab dia beli kek Putrajaya ni, kek sini, kek apartmen ni. Tak ada heboh nak tambah apa lagi, nak extend lagi, nak lebarkan sampai ke bawah. Macam mana nak buat tu? Kena banyak belanja tu kan. Memadai lah dengan apa yang ada kan. Kereta tukar daripada kocik bertambah besar, bertambah lebar, bertambah besar, bertambah lebar. Sudah lori bawa mana kan, tak cukup besar lagi kan. Motor makin lama makin marak, makin azab tengok bawa motor tu. Makin lebar,
Orang elok relax buat macam ni, dia macam ni buat. Kasihan mak. Mak tak kan? Makna tak pernah selesai keinginan manusia ni. Tetapi adakah bahagia? Tu sebab anak-anak kita ni jangan diajar tentang kaya. Sebab jangan ajar tentang kaya, tapi ajar tentang bahagia. Sebab akhirnya anak-anak kita besok tak akan menilai semua benda dengan harganya. Dia akan nilainya dengan kebahagiaan. Sudah bila dah duduk Putrajaya 2 tahun, terkurung, teringat nak balik kampung. Walau macam manalah dia buat konsep Garden City. Siap pokok laman yang pepohonan hijau dan melambai. Kan Kek Putrajaya tak sama dengan kita balik kampung kita kan. Biarlah pokok tu pelopah dah mati pun tak apa. Tetap nak balik kampung. Macam itulah. Maknanya tak bahagia jugalah. Duit banyak, kereta besar, aircon ni menabut. Kan sejuk tu, mengelatuk dia sejuknya. Sejuk tu, tak bahagia kat lagi. Ada lagi apa lagi aku nak cari ni, apa lagi aku nak cari. Tu kalau kita tengok orang barat kan, orang yang tak, orang ni yang bukan Islam ni lah, dia nak bahagia, dia wujudkan taman tema. Dia pergi timpak tu, dia naiklah roller coaster tu, dia naik ni. Kejap laju, kejap perlahan, kejap laju, kejap perlahan. Lepas tu naik pelan dia. Kolak balik, dah poning dia balik. Tak payah selesai kan. Ada lah yang mati kat situ, tu lagi satu hal. Bungee jumping kan tak ada kerja tu. Yang meloncek daripada jambatan setinggi-tinggi tu kan. Ada yang terjun lupa lah ikat kaki. Ya tu. Tu semualah tu kan. Jadi apakah kita telah mencapainya ataupun belum? Maka pada malam ini kita berkongsi untuk merenung apa yang dikatakan sebagai mencapai kebahagiaan abadi itu, mencari kebahagiaan abadi itu menurut apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya, iaitu Al-Iqtisad fil Al-I'tiqad. Apa tulisannya? Dia kata perkara yang terpenting bagi sekalian makhluk ialah untuk mencapai kebahagiaan abadi di akhirat dan untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan yang berkekalan di sana. Untuk tujuan itulah para nabi datang membawa perkhabaran yang memberitahu manusia bahawa mereka sekaliannya adalah makhluk ciptaan Allah dan bagi Allah ada hak-hak dan tanggungjawab yang mesti mereka tunaikan semasa hayat mereka di dunia ini. Barulah mereka akan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat dan selamat dari kebinasaan di sana. Hak dan tanggungjawab itu merangkumi perbuatan dan tindak tanduk mereka, percakapan dan tutur kata mereka, serta akidah atau pegangan hati mereka. Dalam arti kata lain, hak dan tanggungjawab manusia kepada Allah ada yang berkaitan dengan hati sanubari dhamir, ada juga yang berkait dengan anggota tubuh, ada juga yang berkaitan dengan lisan. Sesiapa yang lidahnya tidak bertutur dengan perkataan yang benar, dalam hati sanubarinya tidak tersimpan akidah yang benar, dan anggota tubuhnya tidak dihias dengan amal soleh, dia sedang menuju ke neraka dan kesudahannya ialah binasa. Jelas tu. Tu yang Imam Al-Ghazali bagi tahu kita. Dalam pesanan Imam Al-Ghazali ini memberi panduan kepada kita bagaimana untuk hidup di atas muka bumi ini, di dunia ini dengan kehidupan yang boleh membahagiakan kita di kemudian hari nanti. Itu Imam Ghazali bagi tahu kita. Pertama, dia ajar kita tentang tujuan hidup. Dia macam, saya selalu bagi analogi ni, gambaran macam kita beli telefon. Macam kita beli handphone kan. Bila beli handphone, keluarkan daripada kotak tu kan, kita dah pasang screen protector, dah ada casing, dah ada dah punya housing. Housing ada ke housing? Tak ada dah. Casing lah kan. Lama waktu tu casing dia. Jadi bila dah ada tu, benda pertama lepas kita on handphone tu, benda pertama yang kita akan godek hari pertama adalah setting. Volume nak macam mana, screen saver dia, wallpaper dia letak gambar apa, ringtone dia macam mana, kalau message masuk bunyi apa, lepas tu setting pula azan bunyi kan, azan subuh tu tambah dia buat kuat sikit, alarm yang kena bunyi lagu apa biar dia terjaga tak peranjat pagi tu kan, semua dia setting. Tapi setting ni usik hari-hari tak hari pertama je kita usik. Kita usik sebab lepas tu kita akan ikutlah apa yang kita dah settingkan tu. Tiba-tiba dalam pertengahan baru 2-3 bulan pakai, tiba-tiba kelabu pula handphone tu.
Apa pula kono skrin ni gelap ni. Kita usik balik setting tu, torangkan balik. Faham tak? Maknanya perbetulkan balik niat tujuan hidup kita atas dunia ni. Macam tu lah. Hidup kita ni pun nak setting. So kalau kita rasa dah lari arah tuju, betulkan balik setting tu. Betulkan. Dan Nabi kata, sesungguhnya anak-anak Adam ni apa dia? Sesungguhnya manusia tu apa? Sesungguhnya manusia itu berdosa. Dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Itu saja. Memang kita berdosa. Jadi tahniah lah. Sebab dalam kita berdosa tu kita pilih datang ke surau Fatur Rahman. Itulah topik yang paling baik sekali. Kalau kita menjagokan, kata Abu Sa'id As-Samarkandi, Abu Laith As-Samarkandi kata, tanda kita takut pada Allah ni 7 perkara. Pertama, terlihat pada lisannya, cakap yang elok-elok. Kan tadi tutur kata tadi sebut kan, cakap yang elok-elok. Mata pandang yang baik-baik. Hati pun bersangka baik. Hati tak ada nak dongki, tak ada yang nak mengonokan orang, nak naya orang, tak ada. Kemudian terlihat pada perut dia. Perut dia tidak menelan, tak memakan benda-benda yang haram. Kemudian kaki dia tidak melangkah ke tempat-tempat yang baik. Tangan dia yang keenam, tangan dia sentiasa buat perbuatan-perbuatan yang baik, bersedekah, tolong orang dan sebagainya. Dan yang ketujuh, menjaga ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Yang langkah kaki itu tu kita pilih melangkah ke surau Fatur Rahman. Bayangkan antara satu masa ke satu masa kita datang. Kan orang tu kan kita tengok macam mana 7 golongan yang mendapat naungan Allah akhirat besok. Salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut pada masjid. Nak pergi masjid dia. Kalau Kek Putrajaya, Kek Prisin sebelah ni, dia nak datang kat surau Fatur Rahman ni. Bila dia balik kampung ni, atau dia pergi rumah kawan yang kenduri, mesti tanya, masjid jauh tak dari sini? Tanya kat masjid. Dia tak nak semayang kat orang, nak cari masjid juga, hati terpaut pada masjid. Kan? Macam itulah. Jadi makna kata bertahniah saya kata tadi, sebab kita memilih berada di rumah Allah. Kan?